kisah sekumpulan anak muda yang memberikan hadiah istimewa sebagai tanda menghargai persahabatan yang terjalin. Untuk membahagiakanmu, jika tiada esok bagiku, puisi ini ku tinggal untukmu. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia Wanita hari ini. Terima kasih sebab memilih kami, sentiasa bersama kami, dan insya-Allah kami akan kongsikan perkara yang menarik hari ini. Dan untuk anda yang di rumah maupun yang sedang bekerja di pejabat, terus bersama kami. Kalau tak boleh nak tengok secara live, boleh terus ke Facebook kami. Kami nak kongsi macam-macam hari ini berkenaan dengan topik kita. Betul tu. Dan di kesempatan ini juga kami nak ucapkan selamat Hari Wilayah kepada anda yang tinggal di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga wilayah Persekutuan Labuan bersempena dengan sambutan Hari Wilayah pada hari ini. Dan mungkin ada pelbagai aktiviti lah yang telah pun direncanakan bersama dengan seisi keluarga di hari cuti ini. Tetapi bagi anda yang masih lagi bekerja dari ofis ataupun bekerja dari rumah dan masih lagi meneruskan PDPR bersama dengan anak-anak anda, pastikan terus bersama dengan kami. Tapi di kesempatan ini juga kami nak ingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton Wanita hari ini, kalau kita lihat kes positif COVID yang dilaporkan sejak 3 hari lepas, Fatin, angkanya 5,000 ke atas. Masih lagi 5,000. Semalam 5,298 kes dilaporkan, lebih tinggi berbanding kes sembuh sebanyak 4,522 yang mana kes. melibatkan 3 kes import. Dan kalau kita tengok masih lagi tahap kematian tu tinggi, seramai 14 kes kematian. Dan ini sebenarnya tak boleh kita pandang rendah, pandang enteng. Kemudian kita yang mana duduk dalam persekitaran, kita perlulah mengingati. Kita tahu yang mana kita perlu mengingatkan orang di sekeliling kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, dan itu sebenarnya yang perlu kita lakukan sekarang, Fiza. Betul. Yang paling penting sekali, jangan leka. Sebab kalau kita lihat angka tu semakin meningkat bukan semakin menurun kan. Jadi kita harus peka terhadap apa yang berlaku di sekitar kita. Baiklah, sebelum kita nak meneruskan lagi, Fatin, dengan apa yang bakal kami kongsikan kepada anda penonton-penonton Wanita hari ini, ada sesuatu yang nak dikongsikan daripada Lactogrow. Ya, nombor 15. Ini yang saya suka sangat. Asingkan baju kotor dan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dan didikan terhadap si kecil manja, Fiza, haruslah dalam keadaan ceria. Inisiatif ini Nestle Lactogrow sebagai jenama Grow Happy berkongsi tips dan aktiviti untuk menceriakan sekeluarga. Tips inspirasi Grow Happy nombor 15 iaitu asingkan baju kotor. Tak susah pun sebenarnya, beli bakul berwarna dan letakkan di tepi bilik air kita tu. Lepas tu ajarlah si manja kita untuk letak pakaian kotor mereka sendiri ke dalam bakul sebelum mandi. Lama-lama dia pasti bijak lakukan sendiri. Dan si manja aktif sebab dia ceria. So kita kenalah berikan Nestle Lactogrow dengan probiotik L-Reuteri untuk perut yang selesa supaya dia ceria. Itu dia tips daripada Lactogrow. Okey, hari ini kami nak kongsikan juga kepada anda pelbagai pengisian yang telah pun direncanakan oleh rakan penerbit kita pada hari ini. Kalau kita lihat, Fatin, di laman sawang media sosial ada banyak kisah-kisah menarik yang tular. Ini antara yang menarik perhatian kami, yang mana di Seksyen 19 Shah Alam, inisiatif keluarga ini yang menyediakan barangan asas keperluan bagi membantu mereka yang memerlukan. Inilah dia kan, Fatin, kan, kalau kita cakap tentang kita jaga kita tadi kan, kita jaga kita ni bukan sekadar kita menjaga dari sudut kesihatan sahaja, tetapi keperluan insan-insan di sekeliling kita dari segi bantuan-bantuan yang boleh kita berikan kepada mereka dalam masa yang sama untuk kita memastikan insan-insan di sekeliling kita, iaitu ahli keluarga kita, jiran-jiran, rakan-rakan karib kita sentiasa dalam keadaan yang insya-Allah
terbaik ataupun masih lagi dalam keadaan yang selesa. Setuju Fiza, sebab apa kalau kita tengok bantuan ni bukanlah dari segi wang ringgit sahaja. Betul. Kadang-kadang kita boleh hulurkan dari segi tenaga kita dan juga dalam saat kita berdepan dengan cabaran COVID-19 ni, panggilan telefon itu penting, tak kira dari keluarga maupun kawan-kawan kita. Betul tu. Orang kata jauh di mata tetapi tetap dekat di hati. Ini kalau kita lihat, kita boleh menggunakan teknologi yang ada pada hari ini. Walaupun dalam tempoh PKP ini kita tidak dibenarkan untuk merentas negeri. Kadang-kadang kita, ibu bapa kita jauh kat kampung, sahabat karib kita daripada sekolah rendah yang mungkin tak dapat kita nak bersua muka, tetapi kita boleh bertanya khabar dengan mereka. Ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan topik yang bakal kami bawakan kepada anda, penonton-penonton wanita hari ini, tentang kasih sahabat. Okey, Fatin, kalau cakap tentang sahabat ni Fatin sendiri ada tak sahabat karib waktu sekolah rendah ke, sekolah menengah ataupun sekarang? Okey, pastinya ada. Sebab saya kira setiap pembesaran kita tu, kita ada yang paling rapat selain daripada keluarga kita. Tapi saya nak sentuh sikitlah, bila kita dah ke orang kata alam perkahwinan, kita dah ada anak, tumpuan kita tu sedikit ke arah keluarga kita lah. Jadi untuk sekarang ni, untuk kawan dan sahabat itu cukup sekadar bertanya khabar, mereka okey, dan kita teruskan hubungan tu. Dan topik juga orang kata dah berbeza. Kalau dulu bersembang mengenai diri sendiri, tapi sekarang dah macam mana anak dan segalanya berkenaan dengan keluarga. Betul tu. Dan saya pun ada pemahaman yang berbeza-beza. Sahabat saya juga ada dari pelbagai lapisan dan pelbagai kelompok sebenarnya, mengikut kesesuaian. Tetapi apa yang paling pasti, sahabat yang paling rapat ataupun karib, tak semestinya kita sentiasa bersua muka ataupun bercakap di telefon 24 jam. Kadang-kadang inilah sahabat yang kita cari di saat susah dan senang kita. Itu pengertian kami tentang kasih sahabat ini. Tapi bagaimana pula pandangan anda? Anda boleh terus kongsikan kepada kami kalau ada kisah-kisah menarik tentang sahabat anda di Facebook dan juga Instagram WHI TV3. Kami nak berehat dahulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Dah lama dah you kenal dengan dia? Lama juga. Sejak dari college. Okay. First time jumpa dia, terus jadi kawan. And we are best friend sampai sekarang. Setahu I tak pernah dengar lagi lelaki dengan perempuan jadi best friend. Takkan tak ada? Ya, sebab lelaki dengan perempuan memang tak boleh jadi best friend, Daniel. Kau tak payahlah kenalkan aku dengan Maya. There's no need. You're my best friend, okay? Takkan aku tak kenalkan kau dengan bakal isteri aku? No, this time aku tak nak dengar apa-apa alasan. Okey, kembali dalam Wanita Hari ini. Itu tadi antara sedutan drama DM ke Hatiku dan Bukan Kahwin Paksa, yang mana jelas menunjukkan kalau lelaki dan perempuan tu bersahabat ataupun kawan karib, ada possibility untuk apa, Fiza? Friendzone. Okey. Dan hari ini kita nak kongsikan tentang topik kita hari ini, iaitu tentang kasih seorang sahabat, bersama dengan 3 tetamu kita di studio di atas talian. Iaitu kita bersama dengan Nadia Akila. Hello, Assalamualaikum. Hai Nadia. Waalaikumsalam. Hai. Okey, kita bersama juga dengan Ruzana Ibrahim. Ruzana sihat? Hai, sihat. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Epul. Epul, apa khabar Epul? Alhamdulillah, getting better. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Epul nak tanya juga ni, Epul dah tamat tempoh kuarantin, dah potong gelang ke belum? Sebenarnya soalan tu agak kurang tepat sebab saya tak pernah pakai gelang pun. Oh, tak pakai gelang. Saya sedang kuarantin dekat rumah. Kemudian saya hanya perlu pergi ambil surat pelepasan lah. Saya dah komplit dah 14 hari. Dah 18 hari, 19 hari dah pun. Dan itulah dia. Nanti saya kena pergi ke sana untuk ambil surat. Okey, ada surat pelepasannya. Okey, kita berbalik kepada topik kita hari ini. Tadi kan sedang kami berbual-bual sebenarnya. Abang juru kamera kita di depan, Abang Rahman Salim, kata, Fiza, cuba kongsikan tentang apakah maksud sahabat, rakan dan juga kawan. Definisinya. Dan
Kalau kita cakap tentang sahabat ini, mungkin pengertiannya lebih mendalam. Sahabat yang sentiasa ada susah dan senang. Tapi kawan ni mungkin senang dan untuk kita cari di mana-mana. Kawan di pejabat, kawan di sekolah ataupun kawan yang kita jumpa di mana-mana perjumpaan dan sebagainya. Ini yang kita nak kongsikan juga kepada tetamu-tetamu kita di atas talian ini. Kita mulakan dengan Nadia dan juga Ruzana dululah sebab mereka ni berdua memang merupakan sahabat kan. Okey. Mungkin Nadia boleh kongsikanlah. Bila kita cakap tentang sahabat ni, apa ciri-ciri dan nilai seorang sahabat yang Nadia titik beratkan sebenarnya? Sahabat ni sebab kalau kita dah kenal dan serasi sangat, kalau kita tak jumpa berminggu-minggu atau berbulan, bila kita jumpa benda tu tetap tak kekok berubah. Because dia macam dah adik-beradik macam itulah. Ya. Okey, maksudnya ada chemistry lah di antara satu sama lain. Tapi bagaimana pula sahabat yang dulunya mungkin pada zaman sekolah, tapi bila kita dah semakin berusia, tempoh orang kata kehidupan tu pun dah berbeza, kita dah ada fokus kepada lain, mungkin berkahwin. Bagaimana kita nak kekalkan hubungan tu tapi tidaklah seperti dahulu? Silakan Ruzana. Rasanya benda tu adalah satu benda yang natural lah semula jadi dalam hidup kan. Everyone will go through a phase yang kita semua akan move on in life. Jadi untuk kita masih nak kekalkan persahabatan kita tu, kita mesti once in a while kita check up dengan diorang. Kita tak mestinya macam jumpa selalu setiap hari sebab masing-masing akan faham kehidupan masing-masing kan. So once in a while we just call them, telefon, tanya khabar. Itu menunjukkan yang kita menitik beratkan masing-masing lah. We still care for each other. Okey. Saya suka apa yang Ruzana katakan ni. Sahabat tak semestinya kita jumpa hari-hari ataupun cakap 24 jam satu hari, telefon, kena update dan sebagainya. Tapi yang individu yang kadang-kadang kalau kita ada sesuatu, kita akan cari individu tersebut. Dan mungkin Apple ada pengertian yang berbeza pula antara sahabat, rakan, kawan dan juga geng. Lelaki selalu lain sikit. Janganlah buat saya macam ni. Baik, saya ada pemahaman saya sendirilah. Sebenarnya tak semestinya saya betul. Yang saya faham adalah sahabat ni adalah lebih kepada emosi dan juga cerita yang kita tak cerita pada orang lain. Ya. Kawan ni adalah kita jumpa dia dekat tempat kerja dan mungkin masa sebelum dia jadi sahabat, dia kena jadi kawan dulu. Betul. Dan kita kena cerita benda-benda ringan dulu. Dan sahabat ni adalah mereka yang simpan cerita berat. Sebab tu macam gadis-gadis cantik ni kata lama tak jumpa pun dia still rasa rapat sebab itulah chemistry tu dah ada sebab kita dah share cerita yang tak sepatutnya orang lain tahu. Mungkinlah macam tu. Okey, macam mana pula kalau Apple cakap sahabat ini ada kena-mengena dengan emosi dan sebagainya, macam mana kita nak kenal pasti seseorang individu itu berpotensi menjadi sahabat kita? Apple mungkin boleh sedikitlah daripada Apple. Baik, pengalaman saya adalah saya sentiasa luangkan masa. Sebab kita tak boleh nak buat keputusan yang besar. Sebab sahabat ni kadang-kadang ada yang kenal daripada kecil dan akan berkekalan sampai ke hujung nyawa. Ada sahabat yang sampai macam tu. Saya pernah dengar cerita itu. So maknanya ini adalah antara orang yang paling penting. Even orang yang kenal kita sebelum isteri ataupun pasangan kita kenal pun. So kalau persahabatan tu dapat bertahan lama dan sangat penting, so kita kena luangkan masa betul-betul. Betul tak ada ni? Sebab tu persahabatan lah dia kadang-kadang boleh putus. Ya. Okey. Atas sebab-sebab tertentu. Nadia, kita nak kongsikan. Kadang-kadang orang perempuan ni dia ada macam-macam jenis sahabat ataupun kawan dia. Kadang-kadang kawan kita masa sekolah ni kita akan cerita topik yang berbeza. Kawan kita dalam industri yang sama ada topik-topik yang berbeza. Tapi ada kawan ataupun sahabat ni yang kita pilih untuk kita kongsikan segala cerita dan masalah kita. Siapa yang kita suka, siapa mengurat kita, apa perancangan masa depan kita. Kadang-kadang perempuan dia mungkin ada kriteria begitu kan. Jadi adakah Nadia juga ada sahabat-sahabat yang sebegitu? Of course, ada. Macam ada beberapa orang kawan-kawan daripada darjah 1 masih kawan. Tapi macam kita kata, because kita dah lalui different phase in life, especially bila kita dekat dalam this industry kan, tidak semua orang memahami. So mungkin friendship tu jadi it's strong tetapi dia tidak as intense as sahabat yang ada dengan kita masa kita tengah susah, up and down, macam mana
Macam contohnya Ruzana dengan saya lah. Kita orang kawan daripada zaman baru-baru masuk musical, maknanya daripada 2005-2006 tu sampai sekarang. So dia package. Ruzana ni macam although orang ingat dia my industry best friend, tapi sebenarnya kita orang dah go through macam-macam, oh my god, macam-macam bersama-sama. Actually, sebenarnya kita orang kenal sebelum kita masuk industri ni tau. Sekolah-sekolah lah, high-high kan. Sebab kita ni, as I'm from dan BDN. Jadi kita berjumpa dekat KLCC. Abang cerita sebab kita ada mutual fans. Tapi nak dijadikan kita bila tiba-tiba kita masuk audition sama macam, I know you know me. Jadi itulah chemistry kat sana, tiba-tiba dia macam wow, smart. Jadi adakah anda berdua sememangnya banyak berkongsi bukan sahaja susah dan senang, tapi cerita-cerita yang mungkin ramai orang tak tahu, tapi rahsia-rahsia tu dikongsikan oleh anda berdua? 80% tu rahsia lah. Okey. Tapi kita nak tanya juga dekat Ruzana, kan kalau kita mengenali orang, mungkin ada possibility untuk kita kenal secara bermusim. Kita nak tahu dia ni macam mana, dia ni okey tak dengan kita, boleh kawan lama ke, dia masuk orang kata masuk kepala ke, kan? Tapi bagaimana kalau tersilap untuk pilih kawan tapi kita rasa tak apa, itu sebahagian daripada pengalaman kita mengenali individu. Ruzana? Okey, itu memang satu kebiasaan, tapi saya lah personally bukan nak cakap saya tak pilih kawan, saya berkawan dengan semua orang, tapi I'm very selective. Saya tengok keikhlasan dalam diri seseorang tu. So kita I mean kalau in English orang kata vibes don't lie lah. Jadi kalau kita vibes definitely don't lie. Kalau kita rasa macam 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 off lah, macam tak boleh, tak macam tak kena je. Tak kena je. Jadi saya akan tunjukkan apa yang saya nak tunjukkan. Okey. Kepada orang. So macam tak ada, I put like a barrier lah. Okey, itu Ruzana dan juga Akila. Tapi nak tanya juga kepada Apple sebelum kita nak pergi kepada bingkisan telah pun disediakan oleh penerbit kita hari ini. Apple, kalau kita cakap tentang sahabat, orang lelaki ni mungkin berbeza sikit lah kan, sebab orang lelaki ni kadang-kadang dia sukar untuk meluahkan perasaan, dia sukar untuk berkongsi rahsia dan sebagainya. Tetapi adakah sebenarnya bagi seorang individu, seorang lelaki, kalau dia ada seorang kawan ataupun sahabat yang dia rasa inilah orangnya, jadi dia tetap juga akan berkongsi suka, duka, kisah-kisah cinta, kisah-kisah rahsia kepada sahabat tersebut, Apple? Ya, betul. Kita mesti kena ada orang, dan kita adalah makhluk sosial. Kita perlukan orang lain untuk kita dapatkan pendapat tu, second opinionnya. Dan saya suka dengan Ruzana cakap tadi vibes tu, sebab saya baru baca pasal frekuensi baru-baru ni, sebab dia banyak masa terluang. Dan frekuensi ni rupanya adalah setiap manusia berbeza. Sebab tu kita rasa macam dengan orang macam tak kena je, padahal baru jumpa dia seminit dua, kan? Ada tak rasa macam tu? Ada. Sebenarnya itu adalah frekuensi. Manusia ni memang kita based on pengalaman kita, based on kita punya pemikiran dan juga cara kita akan nampak orang tu sama ada dia sama atau tidak dengan kita. Jadi kita akan cari yang sama pada dia. Nama dia frekuensi. Saya pula jumpa kawan-kawan yang lain-lain frekuensi sebab dia ni rupanya dia adalah orang yang boleh mendengar dengan baik. Jadi saya sayang dia sebagai seorang kawan sebab dia boleh mendengar dengan baik. Tapi rupanya kawan saya yang lagi satu ni, dia adalah orang yang sentiasa tolong saya physically. Maknanya kalau saya punya kereta rosak, dia paling awal sekali sampai. Maknanya dia pun baik. Jadi saya ada banyak sahabat yang pelbagai frekuensi sebenarnya. Sebab tu saya letakkan macam, ini sahabat baik saya satu. Bukannya salah, tidak. Cumanya saya ni bila saya bersosial dan berkawan dengan ramai orang dan saya suka tengok kebaikannya, dan setiap orang ada kebaikan mereka sendiri. Setuju. Cuma yang menjadi betul-betul rapat dengan kita adalah saya rasa frekuensi tu. Okey. Dan saya adalah sahabat-sahabat yang memegang rahsia-rahsia cok moho saya. Dan orang putih kata same wavelength. Dia ada sebab kadang-kadang kalau tak ada wavelength yang sama tu agak sukar juga. Ini bukan saja dari sudut persahabatan, tapi dari sudut pasangan suami isteri, komunikasi itu juga sangat-sangat penting. Okey, Apple, Nadia dan juga Ruzana, sebenarnya ada banyak lagi nak kita kongsikan bersama dengan anda bertiga. Tapi sebelum tu sebenarnya rakan wartawan kita Tasha berkesempatan untuk nak berkongsi dengan kita antara video-video menarik yang dimuat naik di laman sesawang media sosial tentang kisah sahabat. Jom kita saksikan. Pernah tular pada pertengahan tahun lalu,
Kisah seorang wira Allahyarham Faris Iskandar yang berkorban nyawa demi menyelamatkan dua rakan yang hampir lemas ketika mandi di sungai. Arwah yang berumur 19 tahun telah berjaya menyelamatkan rakan-rakannya namun berdepan kesukaran ketika berada di tengah sungai lalu tenggelam dan hilang. Mayatnya ditemui kira-kira 2 jam selepas itu. Kevin, astagfirullah. Gue jadi ngejaga kita. Kevin. Ini aku mulai dulu enggak? Kevin, bisa. Ini pula kisah pengorbanan seorang rakan di Jakarta, Indonesia ketika dilanda banjir pada tahun lalu. Seorang pemuda dikenali sebagai Kevin mengambil inisiatif untuk meredah kawasan banjir demi memberi bekalan makanan buat rakan-rakannya yang terperangkap. Kisah tular ini telah memberi inspirasi kepada orang ramai. Selain itu, ini pula berkisah sekumpulan anak muda yang memberikan hadiah istimewa sebagai tanda menghargai persahabatan yang terjalin. Apa? Ha? Balik ni? Tak payahlah. Kenapa dah rosak kan? Menerusi laman media sosial Twitter, Faizal dan rakan-rakannya telah bersepakat untuk memberikan telefon bimbit baharu sebagai tanda kejutan buat seorang rakan. That's for you, man. Huh? That's for you. That's for you, man. Yeah. Nipu, tak nak? No, for real. Tak nak dah. Tak nak. Tadi. Dah begitu kau. Macam-macam yang... Walaupun kita lihat video tu dalam nada kegembiraan tapi tersentuh rasa hati ni sebab kalau kita lihat tentang sahabat ni begitulah keikhlasan dan pengorbanan pengertian sahabat ni yang sentiasa ada di saat suka dan duka. Kita bukan nak sahabat ataupun kawan yang sentiasa bersama dengan kita saat kita di atas, saat kita gembira, saat kita senang, tetapi orang yang berada di belakang kita saat kita jatuh, saat orang lain ini tak mempercayai kita, saat orang lain menidakkan hak kita, saat orang lain merasakan bahawa kita salah, tetapi sahabat yang sentiasa merasakan bahawa ya, dia sahabat aku tahu siapa dia dan aku akan sentiasa bersamanya. Ini yang kita inginkan sahabat sebegini. Fiza cakap macam tu pun saya rasa tersentuh dah. Yang mana saya percaya sahabat ini yang terdetik rasa kasih dan cinta kepada manusia lain yang dipilih untuk menjadi sahabat. Kita nak tanya kepada tetamu-tetamu kita hari ini, bagaimana kita nak mencetuskan kematangan kita dalam persahabatan, tak kiralah sahabat karib ke sahabat yang dekat dengan kita, tapi kita nak teruskan hubungan baik dengan mereka walaupun kadang-kadang kita busy dengan keluarga dan sebagainya. Tapi kita nak ada hubungan yang kekal macam dulu. Silakan, mungkin Nadia boleh kongsikan? Saya rasa paling penting orang kata dalam persahabatan kena ada involvement. Antara salah satu benda adalah you love and you care so much kan. Macam contohnya habit. I give contoh dengan Ruzana lah. Habit saya dengan Ruzana for berapa belas tahun kita orang kawan. Kalau ada benda yang saya kecil hati dengan dia, saya tak pergi bagi tahu orang A macam aku kecil hati lah dengan Ruzana ni. Dia tak ada. Saya terus macam dude, I feel like you tak, so kita akan macam imo-imo, lepas tu okay dah normal have lunch. Okay, tapi asalkan I nak you tahu apa I rasa because this matters, this feeling matters and I want us to move on. I think benda tu penting because cakap-cakap belakang ke apa tu tak healthy dan saya avoid benda-benda macam ni sebab saya tu adalah sangat tidak matang lah orang kata. Gosip-gosip. Kalau apa benda yang you pendam, you tak puas hati, kita cakap. We become adults and we just lay out apa sebenarnya masalah kau. Kita itu mungkin wanita kan, kalau kita ni perempuan ni kita lebih suka untuk meluahkan perasaan kita dan kadang-kadang kita ada reaksi-reaksi yang boleh menunjukkan tentang keadaan semasa diri kita, tapi mungkin berbeza sedikit dengan lelaki. Tapi kalau Apple sendiri, ada tak kisah-kisah tentang persahabatan Apple ni yang daripada dulu sampai sekarang kisah tu terkesan dekat jiwa Apple dan Apple memang takkan boleh lupakan tentang kisah persahabatan ini? Alamak, kisah persahabatan ada banyak sebenarnya. Cuma kisah yang paling saya semat dalam hati saya adalah kami drama band ni bermula sebagai stranger. Kami datang audition seorang-seorang dan kami bukan band yang kawan-kawan kenal pada sekolah ke apa ke tak. Kami datang audition dan dijadikan sebuah band dan kami belajar dari situ. Yang saya paling ingat sekali adalah masa pertama kali jumpa, saya punya bandmates yang lain ni dah kenal masing-masing. So saya rasa macam outside sikit lah. Saya nampak sebenarnya rupanya daripada perkara yang itu, kita boleh develop dia menjadi persahabatan ataupun brotherhood yang sangat kuat antara kami.
berdasarkan sebenarnya atas dasar kerja je. Tapi bila kita semakin kenal dan semakin kenal. Cuma lelaki ni kan dia macam susah nak komunikasi pasal perasaan ni. Betul. Sangat susah. Ya. Dan bila bila kami open up, maknanya dalam drama band ni sendiri, kita orang lebih pada apa-apa pun kita discuss dan vote. Ada demokrasi sikit. Kalau ada apa-apa keputusan, kita akan discuss dan vote. Cuba bila bab perasaan dan emosi ataupun situasinya yang sangat saya terkesan adalah sebab masa first time saya jumpa diorang, saya bukanlah sahabat diorang pun. Mereka terpaksa berkawan dengan saya sebenarnya. Yang membuatkan saya ingat sampai hari ini adalah hari ini saya adalah salah satu yang mereka anggap sebagai keluarga. Jadi dia boleh pergi dari complete stranger kepada perasaan seperti keluarga itu. Benda tu yang buat saya macam saya takkan lupalah. Permulaan kepada setiap persahabatan tu sangat penting sebenarnya. Ya, dan itulah istimewanya persahabatan tu kan, daripada dua individu yang berbeza, tidak ada ikatan kekeluargaan tapi boleh menjadi lebih akrab, lebih rapat daripada adik-beradik kadang-kalanya. Mungkin Akilah ataupun Ruzana juga ada kisah-kisah tertentu yang anda merasakan bahawa itu juga Nadia, mungkin Nadia boleh kongsikan. Ada kisah-kisah yang Nadia merasakan bahawa itu akan menguatkan lagi hubungan persahabatan Nadia sendiri. Dengan Ruzana, you mean, or in general? In general. I think macam Epo cakap tu kan, saya rasa macam saya boleh relate macam mana diorang sayang each other as a band, because saya, Ruzana dengan lagi seorang kawan kita orang, Inas, we rapat pun when we started dalam kita orang punya band, kita orang punya group. So I think music dan the process tu yang kita go through tu yang membuat benda tu macam tak boleh lawan lah. You know, tak boleh lawan because hanya kita tiga tahu apa cerita kita lalu benda tu. And especially with creative works. Lepas tu mungkin family pun mungkin tak berapa faham, so hanya kita faham. So I think itu adalah satu basic utama, which is hardship ataupun benda yang hanya kita je yang tahu. So itu agak cool lah. Okey. Kita dah dengar perkongsian daripada Nadia, Ruzana dan juga Apple. Ini ada sesuatu yang nak saya kongsikan di Facebook kami di WHI. Maza Haji Abdul Talib menyatakan, saya ada sahabat karib 2 orang yang saya kenal dari zaman universiti. Dah lebih 10 tahun kami berkawan. 4 tahun lalu saya alami depresi yang serius, tapi alhamdulillah mereka lah antara yang sentiasa beri sokongan dengan luahan dan bantuan ketika saya memerlukan. Alhamdulillah saya dah semakin okey dan mereka sentiasa ada di sisi untuk terus bagi sokongan. Wow, syabas kawan-kawan dia. Hebatnya sahabat sebegitu. Itulah sahabat. Okey, kita di penghujung perbincangan kita ini, mungkin daripada Epo, Nadia dan juga Ruzana sendiri, bagaimana sebenarnya kalau kita nak cakap, tadi Nadia ada cakap kalau dia dengan Ruzana dia memang tak ada simpan-simpan dalam hati. Dia cakap kalau ada rasa benda tu tak puas hati ke, tak kena ke, diluahkan. Tetapi kadang-kadang benda ni susah kita nak guna pakai dalam kehidupan seharian kita, sebab bukan semua orang ada laras pemikiran yang sama. Ada orang walaupun kita bersahabat tapi kita tak boleh tegur, kita kena ikut wavelength dia. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita nak memastikan bahawa persahabatan ni boleh kekal lama, sebab kata orang sahabat yang baik adalah sahabat yang ada sentiasa waktu kita susah, di belakang kita dan sewaktu kematian kita. Jadi ini yang kita nak, kalau boleh sahabat yang sampai ke hujung nyawa itu. Mungkin Apple boleh mulakan dulu. Baik. Beratnya Kak Fiza punya hujah tadi. Takut saya mendengarnya. Betul. Saya sebenarnya adalah salah satu manusia yang sangat mementingkan sahabat. Sebab saya sedar diri yang saya memerlukan support system. Bila dalam rumah kita ada keluarga. Bila di luar, siapa? So kita perlu create keluarga kita. So yang itulah sebenarnya yang buat saya mencari sesuatu dalam diri orang lain, yang mana adakah orang ini akan datang membantu waktu susah tenang aku. Dan sebenarnya bila kita cerita sahabat ni, kita nampak dia waktu susah saja, dan sebenarnya sahabat ni lagi banyak masa kita luangkan dia waktu yang senang. Sebenarnya macam kami kejayaan kami sama-sama rasai, kami share sama-sama. So share, benda yang kita share tu sebenarnya ikat lagi dan mereka support sistem saya. Dan itulah bagi saya sahabat ni, ini saya punya personal opinion, sahabat dan keluarga bagi saya tak jauh sangat bezanya. Sahabat dan keluarga. Cuba je dari segi istilah je. Saya pernah datang di WHI dan pernah bagi tahu yang saya tak sukakan istilah ini. Saya sukakan perasaan apa yang dibagi, itu yang kita return balik. Supaya dia seimbang. Itu je. Okey, bagaimana pula dengan Nadia daripada persepsi wanita khususnya?
Yelah, betul lah. Sebenarnya benda ni kan bila dia macam mana nak go theory dalam persahabatan ni, dia sebenarnya effortless tau. Kalau dia kawan you kan, dia mudah macam jodoh. Gitu. Dia Kena macam gamble lah. kan bila tiba-tiba geng, lepas tu dia ni, lepas tu time macam time susah sangat tu, asal kita tercall dia dan the person is there. Benda tu effortless, tak boleh dipaksa-paksa. Ada yang kita cuba-cuba macam okay, jomlah kita try minum teh, minum kopi, jumpa, tapi dia macam okay, try lagi. Benda tu dia jadi dah penat. Dulu I effort sikit, sekarang rasa macam okay, dia ni tak lain kot, kita different individual. So macam okay, kalau ada jodoh kita jumpa. Baik I spend time dengan orang yang dah ada dan yang dah selesa dan dah go through macam-macam. Saya rasa if I can add dekat sini, sahabat betul cakap Apple, dia tak ada beza pun. Macam kita sayang dia, sayang sangat. Dia ada a different socket dalam hati ni untuk sahabat yang kita sayang. Dia tak ada macam A ke B, tak ada. Dia I think everybody perlu seorang sahabat because it's nothing. Dia tak boleh ganti pun suami punya side ke anak. Dia macam a special place in your heart. Ya, betul, insyaAllah. Dan apa yang dikongsikan oleh Nadia dan juga Apple tu tadi, sebenarnya ada banyak sebenarnya perkaitannya dengan kisah. Kalau kita boleh juga melalui pembacaan kita tentang nilai, erti dan pemahaman tentang sahabat itu sendiri. Jadi terima kasih Nadia dan juga Apple di atas perkongsian itu tadi tentang pentingnya kasihnya seorang sahabat. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Ruzana kerana kita punya line ada sedikit gangguan tadi. Terima kasih. Lagi dapat Okey, stay safe. You're right, girl. Terima kasih Ruzana, terima kasih. Epul akan bersama dengan kita di hujung. Dia ada straight kan kamera dia dulu. Epul akan bersama dengan kita di hujung siaran nanti dengan lagunya Jika Tiada Esok. Okey, kita dah kongsikan banyak sebenarnya yang dapat kita simpulkan, Fiza, berkenaan dengan sahabat ni. Bukan sahaja waktu susah dan senang, orang cakap waktu susah hilang, waktu senang ramai yang himpit. Kita tak nak ada orang kata perkara ini berlaku dalam kehidupan kita, yang mana kita perlukan sahabat selain daripada keluarga kita. Pendapat sahabat ni kadang-kadang boleh diterima pakai. Betul, dan sebenarnya kita kena bijak juga untuk memilih siapakah sahabat kita. Ini yang paling penting sekali. InsyaAllah kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti ada pelbagai lagi pengisian menarik akan terus dikongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan hari ini dalam segmen tajaan kita akan bersama dengan Nur Atira Samsudin daripada Jamu Jelita. Hello, apa khabar Atira? Khabar baik. Apa khabar Fiza? Sihat, Alhamdulillah. Atira, mungkin Atira boleh kongsikan kepada penonton-penonton Wanita Hari ini apakah agaknya produk-produk yang nak dikongsikan bersama dengan mereka? Okey, terima kasih Fiza. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Dan selamat sejahtera atau ucapkan. Fiza, sebenarnya kan hari ini Atira nak berkongsi dengan semua, lebih lagi yang mana tengah tengok Wanita Hari Ini, tentang produk yang Atira rasa bukan asing lagi di pasaran dan juga salah satu produk yang cukup mendapat tempat di hati pengguna, iaitu Perawat Pinky Plus. Ini adalah produk yang rahsia keberkesanan produk ini. Atira rasa memang orang semua dah tahulah, memang yang mana amalkan. Ramai testimoni yang kongsikan dengan amalkan Pinky Plus. Kulit yang mana ada jerawat dah tak ada jerawat, yang mana ada jeragat pun dah kurang, yang mana kulit dulu sedikit gelap dah semakin cerah. Dan ini semua adalah dengan berkat penggunaan Perawat Pinky Plus, yang mana yang belum cuba, anda kena cepat dapatkan Perawat Pinky Plus ni, sebab sedia maklum kita tahu Malaysia memang merupakan negara yang panas dan majoriti rakyat Malaysia mesti ada jeragat. Dan bila bercakap pasal jeragat, sebenarnya orang selalu ingat yang jeragat ni hanya di luar lapisan kulit. Dan kita ni hanya perlu pakai skincare je untuk hilangkan jeragat. Tapi sebenarnya ingin saya kongsikan kepada anda, jeragat turut terdapat di bawah lapisan kulit yang mana tidak boleh hilang dengan hanya pakai skincare. Dan sebenarnya hal ini cukup mengejutkan ni, sebab Fiza, ramai yang dekat luar yang mana pengusaha kosmetik berkata bahawa dengan pakai skincare saja jeragat akan hilang. Sebenarnya produk tersebut, kalau anda nak tahu, penonton di rumah nak tahu, produk yang memberikan kesan yang pantas sebenarnya mengandungi bahan terlarang. Memang kulit kita akan cepat putih, orang cakap kulit kita akan nampak glowing, jeragat pun pudar dan sebagainya. Tetapi itu adalah kerana produk tersebut mengandungi hydroquinone dan merkuri yang menyebabkan kulit kita menggelupas, menyebabkan kulit kita menipis, ada masalah kulit, dan itu adalah kesan sementara saja kalau korang nak tahu. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita buat untuk ada kulit yang cantik, kita kena mengamalkan suplemen, iaitu produk yang kita boleh makan untuk penjagaan dari dalam seperti Perawat Pinky Plus ni. Sebab tu pentingnya kita untuk cari suplemen yang terbaik untuk kulit, dan Atira memang sarankan kepada anda untuk cuba Perawat
dah masalah tersebut. Dan paling penting sebenarnya Fiza, Pinky Plus ni turut mengandungi ramuan daripada Astaxanthin, ada kandungan lycopene dari tomato, dan bahan-bahan inilah yang bantu anda untuk dapatkan kulit yang anda idamkan supaya lepas ni dah tak perlu lagi nak pakai foundation tebal-tebal, tapi bila buang je foundation tu macam-macam masalah kulit. Jadi lebih baik kita lebih berkeyakinan diri dengan ada kulit yang tak perlu makeup tebal, hanya nipis-nipis saja pun dah lebih yakin nak berhadapan dengan orang. Jadi solusi yang anda perlu amalkan, jangan lupa dapatkan Puak Pinky Plus ni yang berharga cuma RM39.90 saja, Fiza. Cukup murah dan boleh diamalkan lelaki dan wanita. Okey, itu penjelasan tentang Pearl White Pinky Plus. Tetapi ada satu lagi kat sini, Pearl White Pine Top Fiber. Ini apa pula kegunaannya? Okey, ini merupakan produk terbaru dari Jamu Jelita sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita bercakap dengan aktiviti kita dekat rumah atau percaya, kita memang akan, bila tak ada buat apa-apa ni, kita tak boleh pergi mana-mana. Kita kena duduk rumah dan tak percaya kebanyakan orang pasti akan dilanda kebosanan. Bila kita bosan, kita akan cari alternatif lain apa kita nak buat. Dan sebenarnya itulah masalah kita, sebab bila tak tahu apa nak buat, kita ni memang akan mudah untuk masak dan makan. Kita akan menjadikan makan itu sebagai satu aktiviti sehingga menyebabkan kita ni bila dah makan kekenyangan mulalah mengah. Asal kita letak badan je mengantuk. Lepas tu mulalah aktiviti kita konon-konon nak bersenam petang dah tergendala sebab tidur kenyang. Dan hal ini juga saya percaya ramai yang turut ada masalah luar dah sendat, sampai rasa macam baju semua dah tak muat, dah tak macam dulu yang boleh pakai, sekarang dah tak boleh pakai. Jadi sebab tu saya nak sharekan kepada anda, jangan terlalu ikut perasaan buat perkara tersebut, sebab tu anda kena cari solusi juga. Dan saya ingin sarankan kepada anda yang mana belum cuba Puak Pine Top, ini adalah produk terbaru dari Jamu Jelita, rasa dia sangat sedap, rasa nenas. Dan penggunaan Puak Pine Top mengandungi, selain rasanya sedap, dia mengandungi kandungan inulin, ada hujia, ada Garcinia cambogia, yang mana bahan-bahan ini akan bantu menyingkirkan lebihan makanan tadi yang mana yang tidak terhadap, yang mana menjadi racun dalam perut yang menyebabkan masalah kita ni kadang-kadang perut tidak selesa, perut makin meninggi, masalah kita ni kadang-kadang keluar sendat tadi atas cakap. Jadi dengan penggunaan Pine Top ni, 4 hingga 6 jam kemudian kita akan melawaskan, singkirkan lebihan makanan tadi. Serta ingin saya kongsikan kepada anda, Pine Top ni dia tidak seperti pork fiber, dia tidak berketul, rasanya sangat sedap. Jadi anda boleh amalkan selepas makan tengah hari atau makan malam. Serta boleh diamalkan lelaki dan wanita kalau anda nak ada badan yang lebih, orang kata apa, segar, lebih mudah nak lakukan aktiviti dan lebih mudah untuk berfashion supaya nanti bila buka habis kita ni work from home, kita pergi kerja, baju kerja masih muat Fiza, bukan tak muat. Jadi anda kena pakai buat Pine Top ni, amalkan yang berharga cuma RM30.90 saja. Okey, itu tentang Pearl White Pine Top Fiber. Kita ada satu lagi produk iaitu Lady White. Okey, Lady White adalah produk terakhir buat hari ini sebab saya percaya kalau yang mana pernah pergi Thailand mesti tahu bahawa wanita Thailand memang cantik-cantik. Kulitnya semua gebu-gebu, cerah-cerah, badan pun cantik. Ini sebab mereka mengamalkan makanan tambahan ataupun dalam rutin harian mereka mengamalkan suplemen yang mengandungi purada milifika dan purada aloe bata. Jadi sebab itulah kita ni nak menjadikan rakyat Malaysia pun cantik macam orang Thailand. Kita formulasikan Lady White ini dengan menggunakan milifika dan aloe bata. Dan kedua bahan ini menurut kajian di Universiti Thailand sendiri bahawa cukup bermanfaat untuk kulit wanita dan juga aset sebab dalam badan wanita kita perlukan hormon yang stabil. Jadi penggunaan Lady White yang mana mengandungi milifika dan aloe bata bantu lancarkan hormon seperti estrogen dan phytoestrogen di sekitar payudara dan juga sekitar pinggul yang mana akan bantu untuk mencantikkan, jadi lebih terletak, menganjalkan. Jadi yang mana mahukan produk yang akan kira cukup berbaloi untuk dapatkan sebab satu harga ada dua fungsi. Jadi anda boleh cuba Lady White ini yang berharga cuma RM38.90. Dan secara ringkasnya saya ingin sharekan kepada anda, sekarang Jamu Jelita ada buat Chinese New Year Sale. Jadi kalau nak dapatkan semua produk kami dengan harga murah, boleh terus dapatkan di www.jomba.my. Dan secara ringkasnya, nak dapatkan produk kami Pinky Plus berharga RM39.90, Pine Top berharga RM38.90 dan Lady White berharga RM38.90. Hubungi tidak di 1800 8851 atau WhatsApp 013-3535-7553 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Atira di atas penjelasan berkaitan rangkaian produk daripada Jamu Jelita itu sama-sama tadi. Tiga. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini seperti yang kami janjikan, kita akan bersama dengan Apple sekali lagi. Tapi sebelum tu kita nak saksikan persembahan beliau. Silakan. Jika tiada esok bagiku, ingatlah aku mencintaimu.
seluruh hidup hanya untukmu, untuk membahagiakanmu. Jika tiada esok bagiku, puisi ini ku tinggal untukmu. Dengarkan ia bila kau rindu, moga rasa kehadiranku hidupkanlah rasa cinta yang pernah terbina. Jangan pernah lupakan aku, walau dunia kisah kita terpisah oleh nyawa. Percayalah sayang, percayalah kepada surga. Jangan pernah lupakan aku, walau dunia kisah kita terpisah oleh nyawa. Percayalah sayang kepada surga. Wow, jika tiada esok, persembahan daripada Apple Drama Band. Kalau tahun lepas sebenarnya Fatin, pada April tahun lepas tak silap saya sempat tengok Apple menyanyikan demo lagu ni. Dan tahun ini dah 4 hari lepas dah pun keluar lagu ni. Tahniah Apple dan juga Drama Band. Mungkin Apple boleh kongsikanlah sikit apa maksud di sebalik jika tiada esok ini. Terima kasih banyak-banyak Kak Fiza. Wah, nampak sangat beri perhatian lebih pada saya ni. Sampai tahu pasal demo saya ni. Betul, lagu ni kami tulis atau persiapkan masa tahun lepas sebenarnya. Lepas saya malangan. Kemudian ada satu lagi situasinya yang masa tulis kena anxiety attack tu. Panic attack tu. Dan saya rasa lagu ni sangat personal untuk saya sebenarnya. Dan kita dah rekod sepenuhnya. Sepatutnya kita plan nak letak dalam album pertama kita, tapi kita tak letakkan. Sebab saya macam mungkin saya nak simpan lagu ni sebagai surat cinta saya ke. Itulah kan. Tapi bila recent events membuatkan saya terfikir yang kadang-kadang kita tak sempat nak cakapkan apa yang perlu kita cakapkan. Ataupun kita tak sempat nak sampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Jadi saya cakap macam tak payah simpanlah lagu ni. Let's just release this one. Jika tiada esok ni, simple je. Bila kita dengar lirik dia pun kita boleh faham yang dia sebenarnya semacam surat cinta untuk orang yang kita sayang. Supaya mereka tahu yang kita sayangkan mereka. Kalau kita tak ada nanti, sedih pula. Begitulah. Kalau kita tengok sekarang ni Apple ada music lirik video, tapi perancangan dalam pandemik macam ni, apa perancangan Apple untuk masa akan datang? Masa akan datang sebenarnya kita cuba convert lah kan. Semuanya perlu kita indoor kan. Dan kita perlu kata contain ataupun kontrol situasinya. Dan saya bekerja di rumah. Ini adalah tempat kerja saya sekarang. Selepas ni pun. Dan next kita masih lagi perlu mempromosi album kita. Dan kami masih sedang merangka perancangan-perancangan yang macam mana kita nak go forward lah. Supaya sebab macam yang mungkin anda tak sedar, yang kami sebagai penyanyi ataupun penghibur ni tak ada kerja langsung sebenarnya. Sebab kami bergantung kepada persembahan pentas, mostly kepada persembahan pentas sebenarnya. Dan bila semua itu memang 100% tak ada, so kita kena cepat dan kita kena convert. Jadi kami tengah-tengah plan mungkin kita akan buat show-show yang secara maya saja. Apple, kalau cakap tentang album daripada Drama Band ni sebenarnya ada kelainan juga kan yang dibawakan oleh Drama Band. Kalau Apple boleh kongsikan sikitlah dari mana datang tercetusnya idea nak buat kelainan tersebut.
Ideanya adalah sebab dulu kita selalu memandu dan bila kita dengar lagu, kita nak dengar lagu kita sendiri dan kita pasang CD dan kemudian bila masa bergerak, setiap kereta sekarang dah ada USB port tu. Jadi kami hasilkan sebuah album yang diisi di dalam USB pen drive. Senang. Kita cucuk je dekat kereta, tekan play. Dan kabarnya dia juga macam limited edition lah kan. Maksudnya tak ada banyak, hanya ada beberapa unit saja. Kenapa betul, memilih sebegitu? Sebab ini physical album, mungkin ada yang tak faham. Physical album memang kita limitkan sebanyak 3,333 unit sahaja. Sebab kita nak jadikan ini adalah album pertama kami yang mengambil masa 10 tahun untuk siap. Wow. Jadi bila kita jual dia ataupun kita layan dia sebagai sesuatu yang tidak eksklusif, bagi kami tak fair. So 3,333 unit sahaja yang ada, anda boleh dapatkan. Pergi dekat kita di Instagram boleh, dekat kita Twitter boleh. Mana-mana je yang boleh contact Drama Band. Nampak contact number Drama Band, boleh Roger kat situ. Kat saya punya pun boleh. Dan sebab tu, album ni sangat kami sayangi. Album yang pertama dia macam anak pertama. Dan lama betul nak buat anak pertama ni. 10 tahun. Okey, saya rasa itu inisiatif yang luar biasa yang mungkin boleh contohi oleh penggiat industri lain. Apple, mungkin di sini boleh Apple ambil kesempatan dalam kita berdepan dengan cabaran. Cabaran juga kepada penggiat industri, nak menyanyi susah, nak segala-galanya. Tapi ambil ini sebagai satu mungkin kreativiti kita dalam terus menghasilkan karya-karya yang hebat. Apple. Betul. Saya sentiasa berpegang kepada semalam bukan lagi milik kita dan hari esok kita tak pasti. Yang penting adalah sekarang. Jadi kalau kita tak mula sekarang, sebenarnya tak ada apa pun yang bermula. Dan kita tak boleh ubah apa-apa yang kita tak boleh ubah. Kita hanya boleh ubah apa yang kita boleh kontrol. Jadi, sentiasa bersemangat, never give up. Sebab kita hanya boleh bergerak ke depan je. Tak boleh bergerak ke belakang. So kalau hari ini ataupun sekarang ini kita spend untuk risau, kita dah bazirkan masa kita untuk masa depan yang lebih elok daripada sekarang. Jadi jangan give up, kawan-kawan. Let's go! InsyaAllah, insyaAllah. Itu semangat yang kita nak kan sebenarnya. Maklumlah hari ini pun hari Isnin, kita kena bangun, kena bangkit untuk meneruskan hari-hari yang mendatang ini. Okey, Apple, seperti biasalah, kalaulah penonton-penonton dan juga peminat Drama Band ni yang mungkin terlepas pandang, tak tahu rupanya Drama Band baru rilis lagu baru, Jika Tiada Esok. Bagaimana cara untuk mereka nak terus dengarkan naskah yang hebat ini? Betul. Pergi saja ke tempat yang paling selalu orang pergi, youtube.com. Type saja di situ, Jika Tiada Esok, akan keluar lagu pertama adalah Jika Tiada Esok daripada Drama Band. Dan kami berharap sangat agar anda dapat enjoy lagu tu. Okey. Alright, Apple, mungkin boleh bagi sedikit pesanan kepada penonton-penonton wanita hari inilah. Apatah lagi macam Apple sendiri ada pengalaman kuarantin, pengalaman positif COVID dan sebagainya. Sedikit pesanan untuk sama-sama kita ingatkan diri kita dan juga orang lain supaya kita sentiasa berhati-hati dalam keadaan sekarang ini. Ya, baik. Disebabkan masanya sangat pendek, saya comparekan je. Benda ini sangat real dan tolonglah belajar pasal ia. Saya ada 2 topik yang saya nak pesan anda semua supaya baca. Infectivity Days dan juga Viral Load. Kita tambah pengetahuan kita akan tahu lebih banyak tentang enemy kita dan kita akan lebih bersedia untuk menghadapinya dan lebih berhati-hati. Take care, guys. Okey, terima kasih Apple Drama Band. Banyak input yang dikongsikan oleh Apple. Itu tadi Fiza mengenai topik kita dah sentuh. Apple pun dah buat persembahan dan di penghujung siaran kita ini, kita harapkan apa sahaja perkongsian kita dari awal hingga ke hujung ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Dan ramai juga yang sempat saya lihat di laman sesawang Facebook dan juga WhatsApp saya sendiri, ada ramai juga yang tersentuh dengan topik hari ini, teringat tentang sahabat-sahabat mereka. Ada sahabat-sahabat yang masih lagi ada bersama dengan kita, tetapi ada juga sahabat-sahabat kita yang mungkin terdahulu pergi meninggalkan kita tanpa dapat bersama dengan kita pada hari ini. Ini juga mengingatkan saya tentang sahabat kita yang baru saja pergi, arwah Rohaidi Hashim yang meninggalkan kita dan sebenarnya yang memang banyak menguruskan kita sebelum kita bersiaran setiap hari. Yang memang kenangan bersama arwah tu tak dapat kita lupakan. Bukan saja kita tapi bagi sahabat-sahabat yang lain. Jadi bagi apa yang kami nak kongsikan kepada anda hari ini, hargai sahabat anda selagi mereka masih ada. Orang kata kalau nak cakap sayang. Betul. Berbuat baiklah selagi mereka di hadapan kita. Terus hubungi mereka jika mereka memerlukan kita. Diharapkan segala yang perkongsian hari ini memberi inspirasi dan juga manfaat kepada
kita semua berkenaan dengan sahabat kita. Baik, esok kita akan kongsikan satu lagi topik iaitu variasi sup. Ada pelbagai jenis sup yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye. Isteri permaisuri. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga.